إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بركة الشيخ رضي الله عنه. Mana aja? Baik. Kata musannif hafizahullah ta'ala, kerana bahwasanya engkau telah fana daripada diri engkau dengan yang tersebut, maka engkau mengetahuilah bahawa kehendak itu hanya sahaja ia kehendak itu bagi Allah Ta'ala.
Jadi apanya itu? Jadi sambung balik pengajian kita pada matan yang telah lalu, iaitu matan yang berbunyi idza afnaka an hawaka bil hukmi wa an iradatika bil ilmi tasiru abdan sirfan la hawa wa la iradata فحينئذ يكشف لك فتضمحل العبودية في الوحدانية فيفنى العبد فيها ويبقى الرب عز وجل. Itu asalnya. Jadi kita ambil bahasa yang singkatnya begini kan, yakni apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfanakan seseorang itu dengan hukumnya kan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memfanakan seorang itu dengan iradat, yakni dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita ambil. Jadi pada ketika itu engkau ini jadilah seorang hamba yang bersih, yang suci bagi Allah Ta'ala, lagi yang merdeka daripada yang lain kan. Jadi apa maksud dia orang suci? Dengan mana tiada keinginan, tak ada keinginan bagi engkau, dan tiada kehendak bagi engkau. Pada masa itu kita ini tidak ada apa-apa lagi keinginan, dan juga tidak apa lagi kehendak. Apa tidak ada? Jadi jawabnya kerana itu sambung tu. Sebab apa yang kata tiada keinginan dan tiada kehendak bagi engkau itu? Kerana bahawasanya engkau telah fana daripada diri engkau. Sebab itu kita tak nampak kita ada kehendak, dan juga kita ada keinginan. Sebab sudah fana dah diri kita ini di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia kata sini, kerana bahawasanya engkau telah fana, yakni lenyap dan hilang daripada diri engkau dengan yang tersebut, yakni dengan ilmu dan hukum tu. Sebab ini dengan ketetapan Allah dan juga dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik lagi tu. Jadi pada masa tu, tengok dia kata, maka engkau mengetahuilah bahawa kehendak itu hanya sahaja ia kehendak tadi bagi Allah Ta'ala jua. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita kehendaki itu hakikatnya adalah kehendaki Allah. Tapi jangan silap faham. Lagi kita kata, apa yang kita kehendak dan itu dikehendaki oleh Allah. Tapi kita silap faham, mana Tuhan ikut kehendak kita. Bukan begitu. Dan silap faham. Lagi kita kata, apa yang aku nak itulah yang Tuhan nak. Jadi Tuhan ikut kehendak kita. Tak. Maksudnya apa yang kita kehendak itu sebenarnya sudah dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di azali. Jadi hakikatnya bukan kehendak kita. Ya. Dah hakikat. Hakikatnya bukan kehendak kita. Ya, bukan kehendak kita. Bila kata bukan kehendak kita, itulah makna tiada keinginan dan tiada kehendak bagi engkau. Itu nak faham tau. Lalu dia nak kuatkan lagi perkataan ini. Dia datangkan dengan ayat Al-Quran. Tengok dia kata, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dalam surah Al-Insan ayat 30.
kita duk baca setiap hari Jumaat pagi kan, selepas daripada Alif Lam Sajdah. Macam wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tengok apa maksud. Dan tiada menghendaki sekalian kamu melainkan bahawa menghendaki oleh Allah. Maksudnya apa kita kehendak itu, apa yang kita ingin itu sebenarnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makna sudah ditentukan dan juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azali lagi. Itu adalah kehendak Tuhan. Maka boleh kita kata gini, tiap-tiap apa yang kita kehendak, maka kita dapat. Tiap-tiap apa yang kita ingin, kita dapat. Maka hak kita dapat apa yang kita inginkan. Dan yang apa kita dapat, yang kita kehendaki itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah. Kan? Hak Tuhan kehendaki dah tu, hak Tuhan atur dah, hak Tuhan tentu dah. Itu kita kena faham gitu. Boleh juga kita sebut begini, apa yang kita kehendak kita dapat itu kebetulan dengan kehendaki Tuhan. Dia panggil muwafaqat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda itu tak muwafaqat dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita tak akan dapat dan tak akan berlaku benda itu. Takkan kita dapatkan apa yang kita kehendak dan juga apa yang kita inginkan. Ini maksud wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ini adalah dalil bagi mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan dalil bagi kata masyiatillah, sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi pada ketika itu, bila kita lihat begitu, tengok, maka ketika itu, ketika mana? Tanda bagi elok. Maka ketika itu, yakni ketika jadilah engkau seorang hamba yang bersih, yang suci bagi Allah tu. Atas tadi yang kita baca tadi nak. Maka pada ketika itu, yakni ketika jadilah engkau itu seorang hamba yang bersih, yang suci, hamba bagi Allah Ta'ala semata-mata, bukan hamba bagi yang lainnya. Ketika itu membuka ya Allah bagi engkau, yakni Allah Ta'ala buka bagi diri engkau itu segala rahsia uluhiyah. Barulah Allah Subhanahu wa taala bukakan pada engkau itu rahsia ketuhanan. Bila kita nampak itu, nampak semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah kepada kita rahsia-rahsia ketuhanan. Yang itu buka itu setelah dulunya tertutup. Dulu kita tak nampak apa hikmahnya. Pada bila kita jadi begitu, dibuka oleh Allah Ta'ala akan hikmah-hikmah. Dulu kita tidak nampak apa rahsianya. Setelah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersih, suci, barulah terbuka kepada kita ini rahsia-rahsia ketetapan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya lah, kalau kita ambil contoh seperti dalam masa kita, keadaan kita sekarang,
Bulan 3 dulu, bulan 4, bulan 5, bulan 6 kita tak nampak. Apakah rahsia dan juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan COVID atau corona ini? Setelah kita ini rujuk kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan bertaubat, dengan amal ibadat, maka sedikit demi sedikit Allah Ta'ala membuka rahsia kepahaman. Baru kita nampak, banyak rahsianya, banyak hikmahnya di sebalik itu. Sebab apa? Sebab kita kena ingat begini. Kita kena ingat lagu mana? Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita ini, dia amat penyayang kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat penyayang dan kepada orang-orang yang beriman. Baik, bila kita tahu kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat penyayang kepada orang yang beriman, maka dengan kasih sayang Tuhan, takkan Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyakiti hamba dia. Kan? Seperti mana seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak dia, kan? Takkanlah ibu ini nak menyakiti anaknya, nak buat bagi sakit. Tak. Sebab itu dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan bersama para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Lalu Nabi kita melihat seorang perempuan yang mendukung, mengendong anak kecil, dudukung anak kecil. Maka Nabi kita bersabda, ya ashabi, atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha fin nari. Wahai para sahabatku, apakah kamu melihat, ini apakah kamu menyangka perempuan ini akan mencampakkan, melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat pun berkata, qalu la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, kami tak nampak pun perempuan ini melemparkan, mencampakkan anaknya ke dalam api. Itu Rasulullah kata, kenapa dia tidak mencampakkan? Kerana dia sayang kepada anaknya, kasih kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lallahu arhamu min hazihi, lallahu arhamu bi'abdil mu'mini min hazihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih penyayang lagi kepada hamba-Nya yang beriman daripada perempuan ini sayang terhadap anaknya. Tengok dalam wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Ta'ala itu amat penyayang dengan orang yang beriman. Jadi takkanlah kita kata dengan penyayang Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala nak menyakiti hamba-hambanya yang beriman dengan didatangkan musibah dan bala. Tak. Cuma kita kata bala itu menyakitkan kita kerana kita tak faham, kerana tidak terbuka rahsia-rahsia dan juga hikmah-hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu kita tak faham. Tapi bila dibuka rahsia itu, baru kita faham. Tuhan buat begitu tu ada hikmahnya. Tuhan buat begitu, Tuhan sertakan dengan kasih sayangnya. Tuhan buat begitu, Tuhan sertakan dengan al-tafnya. Dia bagi sifat lemah lembutnya kepada kita ini. Apa hikmah? Banyak hikmah. Antaranya ialah Tuhan nak kurniakan kita ini jadi hamba-Nya yang banyak sabar.
Antaranya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan kepada kita pahala yang tak tinggal. Hatta sabang tadi, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala sempurnakan pahala orang yang sabar ni tanpa dapat dihitung, dikira. Hanya pahalanya. Antaranya Allah Ta'ala nak mengkifaratkan dosa kita. Kifarat dosa, hapuskan dosa-dosa kita. Antaranya ialah Tuhan nak mengangkatkan darjat kita di sisi Dia. Bila kita terbuka ni, terbuka rahsia ini, barulah kita nampak kita hamba. Tuhan itu Tuhan. Sebab dia kata sini, maka hapuslah dan hilanglah daripada engkau oleh kehambaan. Hilang, hapus tu di dalam wahdaniyah, di dalam keesaan Allah. Nampak ayat tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Contohnya kita buat begini. Contoh yang lainlah. Seorang bapa, dia suruh anaknya pergi berbekam kepada tukang bekam. Kan? Maka anak ni dia tak faham. Pak aku suruh aku ni pergi bekam kepada sakit tu. Pak aku ni nak bagi aku sakit kan? Faham tak? Seorang bapa yang sangat penyayang, dia bagi Abu Syafiq. Abu Syafiq yang bagi yang sangat penyayang. Abu Syafiq, seorang bapa yang sangat penyayang kepada anak. Tiba-tiba dia suruh anaknya, mau pergi bekam. Anak yang tak faham ni, dia kata, pak aku suruh aku pergi bekam, nak bagi aku sakit ke? Tak kan? Pak suruh kita anak ni pergi bekam kepada tukang bekam itu kerana dia sayang. Sebab apa? Dia tengok anak dia ni malap. Dia tengok anak dia ni mengantuk. Dia tengok anak ni mengapai tak ingat. Kan? Lalu dia bersuruh pergi bekam. Sebab apa? Sebab faedah dan juga khasiat bekam tu banyak. Antaranya apabila bekam, otak kita jadi cerdik. Bila bekam, hilang mengantuk. Bila bekam, ingatan jadi kuat. Banyak fawaid, banyak faedah. Tapi bila anak ni dia besar, dia mengaji tentang faedah bekam, dia mengaji, baru terbuka kepadanya rahsia. Patutlah pak aku ni suruh aku pergi bekam dulu. Bukan tujuan dia nak bagi kita sakit, tapi nak bagi kita jadi baik. Bila terbuka rahsia tu, baru dia faham. Kita hari ni begitu. Rahsia-rahsia tu tak terbuka. Kan? Bila terbuka di situ, hapuslah. Barulah kita nampak, kehambaan. Bila Tuhan suruh kita buat satu perkara, maka ingat, hak Tuhan suruh buat tu pertama tak sia-sia. Yang kedua, kita kena ingat, hak Tuhan suruh buat itu pasti dan tentu ada faedah dan juga ada manfaatnya. Yang di mana faedah manfaat itu kembali kepada kita, bukan kepada Tuhan. Tuhan dia tak ambil faedah apa-apa sebab dia kaya. Nah, bila kita faham benda tu, tak ada masalah, terbuka segala rahsia tersebut. Itu kan. Baik, maka cuba tengok lagi. Maka fanalah hamba itu di dalamnya, di dalam wahdaniyah, di dalam keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kan? Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang berbuat baik itu, dan kekallah Tuhan. Tuhan kita kekal di situ, maka musyahadah akan dia, akan Tuhan itu oleh hamba itu. Kan? Jadi yang kekalnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ada baginya hakikat pun. Jadi boleh faham tak maksud perkataan Syekh Ibn Ruslan ini? Dia nak bawa kita ke mana? Di situ kita ambil maksud, dia nak bawa kita kepada tauhid hakiki ataupun kepada hakikat tauhid. Maka hakikat tauhid itu satu saja, iaitu wahdaniyah. Tidak ada ta'addud, tidak ada berbilang-bilang. Jadi nampak Tuhan sahaja, yang lain pada Tuhan tidak ada. Itu wahdaniyah, itulah hakikat tauhid. Jadi kalau kita nampak diri kita, kita nampak Tuhan. Di situ tidak ada hakikat tauhid, bahkan di situ ada ishtirak atau musyarakah, ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil syirik. Syirik apa tu? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Maka bila ada syirik, tidak ada hakikat tauhid. Sebab tauhid lawannya syirik. Bila ada syirik, tidak ada tauhid. Bila ada tauhid, ternapilah syirik. Itu yang nak abang tu kan. Ternapi syirik bila ada tauhid. Kekailah Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang diri kita. Hilang diri kita, kekal Tuhan. Itu barulah kita ini dinamai di sisi ulama sufi dengan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Di sisi Allah pula kita ini dinamakan abdun sirfun, dipanggil hamba yang suci, yang bersih daripada syirik. Itu sambungan daripada perbahasan dan juga perbincangan yang telah lalu. Tu hati Tuhan, hati kita dengan Tuhan gitu. Syariat ikut syariat lah. Jangan duk kata Allah Ta'ala pun memberi bekal, COVID-19 pun memberi bekal. Itu sudah kosong hati. Jangan gitu. Jangan gitu. Kosong hati kita. Kita nyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberi bekas. COVID-19 itu pun dia makhluk Allah. Lepas itu kalau dia juga itu ikut membaik kehendaki Allah, kebetulan dengan kehendaki Allah, kalau seorang itu mati dengan sebab COVID, itu kehendaki Allah pada hakikatnya. Jadi kita tak perlu takut sebab kita ada Allah, kita ada akidah, kita ada pegangan. Cumanya jagalah segi syariat. Itu syariat, jagalah itu asbab-asbab kan. Itu syariat. Hati kita tu pegang pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ada hakikat tauhid. Itu nak dapat yang itulah sebab kita sebutkan dulu, iaitu perlu kepada riyadhah, mujahadah, tarbiyah, suhbah kan. Baik, selesai yang tu, kita masuk pula seterusnya. Nak bagi beza syariat, makrifat, ilmu. Tiga benda ni apa dia? Tengok sebut. Berkata Syekh, yakni Syekh Razlan Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, kan disebut bahawa asy-syari'atu kulluha qabdun wal ilmu kulluhu bastun wal ma'rifatu kulluha dalalun. Tengok terjemah ya. Artinya bermula syariat itu, syariat
syariat Muhammadiyah. Kan? Syariat iaitulah syariat Muhammadiyah, dipanggil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Muhammadiyah ni dua saja maksudnya. Pertamanya ialah menjunjung segala perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, meninggalkan segala tegahan Allah dan Rasul. Itu secara umumnya dipanggil syariat Muhammadiyah. Secara umumnya kita nak memahami syariat Muhammadiyah itu apa? Iaitu dua ya. Imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjunjung segala yang disuruh oleh Allah dan Rasul, meninggalkan segala yang ditenggah oleh Allah dan juga Rasul. Itu secara umumnya kita panggil syariat Muhammadiyah. Baik, jadi syariat itu apa tuan-tuan? Sekaliannya masyaqqah. Ada dia. Syariat itu sekaliannya adalah masyaqqah. Dia terjemah qabdun tu masyaqqah. Apa maksud? Sekaliannya itu masyaqqah. Maksudnya di sini masyaqqah sulit, payah atau susah. Masyaqqah maknanya sulit, kesulitan, kepayahan dan juga kesusahan. Lagu mana yang kata sulit, payah, susah tu? Dia gini kan, bila kita sebut tadi, cuma dengar baik-baik, bila kita sebut menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasul, payah dah atas nafsu kita. Payah. Nafsu kita payah tu nak buat apa yang Tuhan suruh. Sebab apa? Nak buat apa yang Tuhan suruh tu, itu tak setuju dengan nafsu. Bila tak setuju dengan nafsu, berat dah atas nafsu. Berat tu dipanggil masyaqqah. Susah, sulit, berat. Kan? Allah suruh semayang, nafsu segan nak semayang. Jadi bila nak semayang tu masyaqqah dah, susah, berat atas nafsu. Itu yang kata syariah tadi. Pada dalam istilah yang lain dia sebut pula syariah itu mujahadah. Manakala hakikat itu musyahadah. Kita kenapa? Syariat adalah mujahadah. Mujahadah itu dengan mana muharabatun nafsi, memerangi nafsu. Sebab syariat kita kena buat apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh keduanya, yakni Allah dan Rasul. Jadi kena mujahadah, kena lawan dengan nafsu. Batu ulama sebut syariah mujahadah, wal haqiqah musyahadah. Hakikat pula ialah musyahadah, pandang Allah Subhanahu wa taala. Syariat lawan dengan nafsu. Sebab itu disebut sini syariat itu sekaliannya masyaqqah, sulit, susah, payah, berat atas nafsu. Kan? Berat atas nafsu orang-orang yang mukallaf. Jadi berat. Lepas itu, pasal apa yang kata masyaqqah? Kerana bahawasanya menanggung ia syariat bagi keberatan taklif syarak dengan ibadat. Tengok. Dan bagi yang menanggung itu diperankan dan dipenatkan. Jadi ditaklifkan dia. Tengok, kita kena semayang fardu 5 waktu, itu satu yang berat. Diperankan, ditaklifkan, disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak, mesti kita kena kerjakan semayang 5
tiba pula di bulan Ramadan, diwajibkan pula, ditaklifkan pula kita ini puasa sebulan berturut-turut setiap hari. Satu hari demi satu hari. Itu syariat. Berada atas nafsu kan? Baik, tak apalah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia memberatkan ke atas kita, tetapi di dalam tu dia ada kasih sayangnya. Bila kita fahami benda ini, cuba tuan-tuan tengok, mula Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ini semayang sehari semalam berapa? 50 waktu. 50 waktu. Berdasarkan kepada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan, Nabi kita sebut, Inna Allah farada alayya wa ala ummati 50 salatan ولم أذل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة أو كما قال. Nabi tersebut, Allah Ta'ala memperdukan ke atasku dan ke atas umatku 50 sembahyang. Maka aku ulang alik minta Quran sehinggalah tinggal 5 waktu sehari semalam. Cuba kita tengok, 50 tinggal 5. Itu rahmat tak? Dalam masyaqqah itu, dalam kesulitan itu, masih lagi ada kasih sayang Allah, masih lagi ada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tinggal 5 waktu. Dalam 5 waktu pula ada lagi rahmat Tuhan, ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Sehingga disebutkan di dalam hadis, siapa yang mendatangkan sembahyang 5 waktu, maka ada baginya janjian Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Oh, bila tengok hatu tuan-tuan, kan, hak berat tadi jadi ringan tak? Hak berat tadi jadi ringan tak? Contohnya gini, orang bagi kita satu kerja yang berat, kita kata berat kerja ni, tapi dalam kerja tu orang bayar kat kita 50,000. Hak berat tadi ringan tak? Jawab saya. Saya buat tak jawab. Kerja berat, kita tak mampu nak buat ni, tak mampu nak buat, tapi orang kata tak apa, buat, aku bagi 50,000. Allah, dengar 50,000. Tak apa, berat aku mana pun tak apa. Sebab apa? Janji tu. Begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mewajibkan kepada kita ini sehari semalam 5 waktu. Maka Tuhan janji, siapa yang mengerjakan 5 waktu ini, Allah Ta'ala janji permasukkan dia ke dalam syurga. Sikit main kata balasan Allah tu. Jadi kita nampak sembahyang 5 waktu tadi berat, tapi tengok dengan ganjaran berat beringan. Itu dipanggil rahmat. Itu namanya al-taf. Itu kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak nampak benda tu. Moga benda tu tak nampak. Kan kalau 50,000 tu nampak tu cepat. Anum tak nampak. Nampak dengan mata hati. Inilah tuan-tuan, perumpamaan untuk kita nak mudah faham bahawa sungguh pun benda itu berat, maka dalam keberatan tadi ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita kena fahami, yang mesti kita kena fahami. Tapi benda ni kita tak sedar. Sebab tu ulama kata lutfuhu yajri wa abduhu la yadri.
lutfuhu yajri wa 'abduhu la yadri. Kelembutan Allah Ta'ala itu berlaku setiap ketika, setiap detik, tetapi hamba-Nya tak sedar. Lutfuhu yajri wa 'abduhu la yadri. Kelembutan Allah Ta'ala itu berlaku setiap detik, setiap ketika, setiap saat, tetapi hamba-Nya tidak mengetahui. Kita tak tahu sebab kita terhijab, sebab kita didinding dengan diri kita. Tapi apabila kita fana diri kita, maka di situ terbukalah rahsia-rahsia ini. Dan bahwa lutfullah mulazimun liqadarihi, dengan makna kasih sayang Allah, kelembutan Allah itu melazimi bagi segala takdir Dia. Tiada suatu takdir mesti ada kasih sayang Tuhan. Setiap kali apa yang Tuhan tentukan datangkan pada kita, pasti ada hikmahnya dan juga ada rahmatnya, ada kelembutannya. Kita kena faham benda ni. Apa? Jadi kita jangan berasa berat. Sikit-sikit kena semayang. Macam anak kita nak suruh semayang, pergi semayang. Bila dia marah, dia kata sikit-sikit semayang, sikit-sikit semayang, sikit-sikit semayang. Marah kita. Macam itu dia suruh pergi mengaji Quran, sikit-sikit mengaji, sikit-sikit mengaji, sikit-sikit mengaji. Itu dia tak faham. Dia tak faham gitu. Jangan anak saya juga lah, bila saya suruh pergi tuition, dia marah, pegang pergi kafar. Pergi kafar, dia kata sikit-sikit kafar, sikit-sikit kafar, sikit-sikit kafar. Dia tak faham. Budak-budak kan kita suruh pergi mengaji itu untuk apa? Kebaikan dia, faedah untuk dia kan. Tapi bila mereka tak faham lagi, nanti dia besar, nanti baru faham. Patutlah Pak dengan mak aku suruh aku mengaji, baru dia faham. Lah budak-budak kan dia tak faham lagi. Maka macam itulah kita ini masih budak-budak di hadapan Allah. Bila kita budak-budak, kita tak faham. Tapi bila kita sudah dewasa, kita matang, kita mature dah, kita faham. Tuhan buat begini, ini ada hikmahnya, ada rahmatnya. Ya gitu. Habis tak lekang dan rahmat Tuhan. Jadi kita jangan merasa berat bila Allah suruh kita buat satu perkara, jangan rasa berat. Begitu juga bila Allah dan Rasulnya tegah kita daripada melakukan satu perkara, maka kita jangan rasa berat nak meninggalkan. Dan sebab memang begitu, asy-syari'atu qabdun kulluha qabdun. Syariat itu semuanya adalah masyaqqah, kesulitan, kepayahan. Maknanya sulit dan payah ada nafsu. Kita kena mujahadah lah. Sebab itu disebut syariah mujahadah. Syariah itu kena mujahadah dengan nafsu, lawan. Baik, maka kita tengok lagi disebut. Dan ilmu itu ayat matan yang kedua disebut wal ilmu kulluhu bastun. Ini tafsir pertama ni yang bagi dia nak hurai apa makna ilmu disebut. Dan ilmu